Okey, selamat pagi dan selamat sejahtera. Untuk hari ini kita akan buat pendidikan ataupun belajar pendidikan jasmani. Okey. Baik, pendidikan jasmani hari ini kita nak lihat kepada kemahiran asas dalam permainan pingpong. Mungkin ada pelajar yang dah pernah main, mungkin yang lebih mahir, mungkin yang pernah mewakili sekolah juga. So mereka tak ada masalah dalam permainan ataupun menguasai kemahiran asas pingpong. Bagi pelajar-pelajar yang lain yang masih belum kenal apa itu permainan pingpong. Okey, so hari ini kita dapat lihat apa kemahiran-kemahiran yang perlu ada dalam permainan pingpong. Okey, baik. So untuk hari ini standard kandungan apa yang akan kita belajar untuk hari ini? Ada 5 kandungan. Yang pertama, secara maya ni kamu boleh buat praktis di rumah. Okey, secara online saya hanya boleh terangkan secara teori dan juga saya akan tayangkan juga beberapa video-video rujukan tentang teknik-teknik lakuan yang betul. So kita lihat yang pertama, kemahiran asas dalam permainan pingpong dengan melakukan teknik yang betul. Okey, kemudian yang kedua, kita cuba aplikasikan pengetahuan berkaitan tentang konsep pergerakan dan juga prinsip mekanik dalam kemahiran pingpong. Bagaimana pergerakan tubuh badan kita. Okey, dalam menentukan sesuatu kemahiran itu dilakukan dengan teknik yang betul. Itu akan saya berikan video. Ada video yang akan saya muat naik nanti. Kita akan lihat bersama-sama bagaimana lakuan-lakuan itu dilakukan. Okey, kemudian yang ketiga, mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan juga keselamatan dalam apa-apa jenis permainan, sukan. Aspek pengurusan dan juga keselamatan perlu diberi perhatian supaya kita dapat elak daripada berlaku kecederaan, kemalangan dan sebagainya. Kemudian menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab kendiri, iaitu tanggungjawab diri sendiri masing-masing ketika melakukan aktiviti fizikal. Itu yang dapat kita lihat jika kita lakukan bersama-sama di sekolah. So di rumah kamu boleh buat secara sendiri. Kamu boleh berlatih ataupun mencuba kemahiran ini secara sendiri jika alatannya ada. Okey, kemudian yang terakhir, kita akan faham dan cuba aplikasikan etika, adab. Etika-etika yang baik, yang betul dalam sukan semasa melakukan aktiviti fizikal. Okey, baik. Itu yang akan kita lihat secara keseluruhannya untuk hari ini. So, sedikit pengenalan. Okey, pingpong ni satu permainan yang dimainkan secara dua jenis permainan, iaitu secara solo, perseorangan ataupun secara double, secara beregu. Tak kisah, mix double dan sebagainya. Okey. Baik, permainan ini memerlukan peralatan. Sekarang kita nak tahu apa peralatan yang diperlukan. Meja, bola dan juga bat. Termasuk juga net yang kita pasangkan di meja. Okey, kemudian setiap pemain boleh menggunakan pelbagai jenis kemahiran. Pukulan, tolakan, servis, smash. Okey. Apa jenis pergerakan yang sesuai dengan keadaan bola dibenarkan mengikut kepada situasi permainan. Okey, untuk memulakan permainan, pemain perlu membuat servis dahulu. Untuk memulakan permainan perlu melakukan servis. Tak boleh terus smash, tak boleh terus backhand. Perlu servis dahulu dengan melambungkan bola, kemudian memukulkan ke kawasan meja sendiri, bam satu bola di tempat sendiri. Kemudian dia akan melantun ke kawasan pihak lawan. Kemudian pihak lawan akan membalas
servis tersebut dan memulakan permainan lah sehingga bola tersebut dimatikan. Pemain lawan akan mengembalikan bola, kemudian permainan ikut atas akan berterusan sehinggalah kawasan bola itu terkeluar daripada kawasan ataupun dimatikan oleh pihak lawan atau kamu sendiri. Okey, jika kamu servis first servis kamu terkena kepada jaring. Okey, dan masuk kepada meja pihak lawan. Dia kena net, dia melantun masuk ke meja pihak lawan. Kemudian servis let akan diberikan, iaitu servis bertukar tangan selepas mana-mana mengutip 2 mata. Pemain yang berjaya mengutip 11 mata akan diumumkan sebagai pemenang dalam set tersebut. Okey, biasanya satu set perlawanan akan ada 3 hingga 5 set. Dan pemain perlu memenangi 2 daripada 3 set ataupun 3 daripada 5 set. Okey. So kalau 2 set kamu menang, 2 set pihak lawan menang, set yang kelima akan menjadi penentu. Okey. Saya harap kamu boleh clear setakat tu. Okey. Sedikit sejarah pingpong. Tarikh permainan ini diperkenalkan, tidak diketahui lah bila. Ia dipercayai bertapak di negara England sekitar kurun ke-19. Permainan ini dulu dimainkan oleh golongan atasan, terutamanya oleh pegawai tentera British di India dan juga di Afrika Selatan sekitar tahun 1880-an. Kemudian nama pingpong ni, bagaimana nama pingpong ini diwujudkan? Dia diberikan oleh seorang pengusaha barangan sukan daripada British, John Jacks, yang menjenamakan dagangannya. Kemudian nama-nama tersebut diambil alih oleh Parker Brothers dari Amerika Syarikat dan terus menggunakan jenama tersebut. Kemudian tahun 1902, seorang lagi warga negara British yang bernama E.C. Gott. Macam mana nak sebut? Gott ke? Baik, telah mereka bat pingpong. Ni yang kamu pegang tu kita panggil sebagai bat. Dia reka bat pingpong dan dialaskan ataupun dilapikkan kedua-dua belahnya dengan getah. Baik. Kemudian 1903, Persatuan Pingpong England telah ditubuhkan. Monopoli Parker Brothers tadi terhadap barangan sukan pingpong ini telah menyebabkan perkembangannya terganggu, terbantut. Kemudian sekitar tahun 1921, Persatuan Pingpong England ditubuhkan semula di England dan kemudian dia akan diikuti oleh negara-negara Eropah yang lain. Kemudian negara Asia, contohnya di negara China. Permainan pingpong ini sangat sinonim. Mereka mula menguasai ataupun mendominasi sukan pingpong ini sekitar tahun 1953, iaitu selepas daripada ciptaan baru set ataupun pemegang pingpong tu, bat pingpong oleh Haroy Sato pada tahun 1952. Itu perkembangan bagi di negara Asia, di negara China. Kemudian pemain Asia yang memulakan beberapa jenis kemahiran dalam pegangan, bukan kemahiran, memegang bat, cara memegang bat, iaitu cengkaman pen, dipanggil sebagai cengkaman pen, cara memegang dia. Kemudian dan juga pen hole grip, nama yang lain, yang kini popular, kegunaan dia, cara memegang tersebut popular. Pingpong mula dijadikan sebagai acara sukan yang dipertandingkan dalam sukan Olimpik sekitar tahun 1988. Itu sedikit sejarah yang berkaitan dengan permainan pingpong. Kemudian kita nak lihat apa peralatan yang diperlukan dalam permainan pingpong. Yang pertama perlu ada bat pingpong.
seperti yang kita lihat di sini. Okey, kemudian bola pingpong, diameter dia sekitar 40 mm dan beratnya 2.7. Okey, beratnya. Kemudian perlu ada jaring ataupun net. Okey, semua ada ukuran dia tersendiri yang diberikan secara terperinci. Kemudian meja pingpong. Okey, ini meja pingpong dan juga papan markah jika permainan itu pertandingan dan sebagainya. Okey, ini adalah ukuran bagi kawasan permainan ataupun pertandingan pingpong. Okey, ini alatan-alatan dia, simple, cuma meja lah, besar berat untuk kita tolak. Okey. Okey, baik. Kemudian kita nak lihat teknik ataupun bagaimana teknik untuk memegang bat dengan betul. Okey, beberapa contoh jenis pegangan. Pegangan cengkam, pensel sedang. Ini adalah cara bagi kawasan negara Asia. Pegangan cengkam, pensel kecil. Okey, itu cara pegangan dia. Kamu lihat bagaimana memegang bat pingpong itu sendiri. Kemudian pegangan cengkam, pensel besar, cara Asia. Okey, kemudian pegangan cengkam 4 jari, pegangan cengkam 3 jari, pegangan genggam, okey, pegangan similar. Ini cara Eropah, mereka menggunakan cara ini dalam memegang dia. Okey, kemudian pegangan genggam 2 jari, pegangan genggam 1 jari, pegangan genggam dari arah belakang tangan. Ini kedudukan bola mesti atas tapak tangan sebelum melakukan servis. Perlu berada di atas tapak tangan sebelum kita melakukan servis untuk memulakan permainan. Okey, kemudian kita nak lihat bagaimana melakukan kemahiran-kemahiran asas, pukulan dan juga hantaran asas. Yang pertama, hantaran tolak. Bola dipukul ke depan. Okey, selepas melantun di meja sekali. Okey, kemudian yang kedua, hantaran tolak ke depan, berikan hayunan dengan kawalan yang terarah. Okey, yang terarah. Kemudian yang ketiga, tolakkan kilas hanya dengan menahan hantaran secara kilas dan terarah ataupun placing. Okey, yang keempat, halangan melakukan blok. Hantaran balas hanya dengan menahan sahaja. Daripada bola yang dihantar oleh pihak lawan. Kita menahan, bola itu akan terkena kepada bat dan melantun semula masuk ke kawasan pihak lawan. Okey, ini pukulan ataupun hantaran yang dilakukan secara asasnya. Okey, baik. Kemudian hantaran balas. Lihat pada gambar rajah ini. Bagaimana dia melakukan cara hayunan dia. Kita akan lihat video dengan lebih terperinci nanti. Ini step dia. Yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. Perlu ada follow through sehingga step yang betul. Hantaran balas kilas dekat meja. Baik, kemudian hantaran balas. Hantaran balas putaran untuk lantunan yang lebih jauh, berjarak jauh daripada meja. Okey. Kemudian hantaran balas putaran kilas. Kemudian hantaran balas putaran dari depan. Kemudian hantaran balas yang seterusnya ikut pada step ni lah. Contoh gambar dia. Step pertama, step kedua dan yang step yang ketiga. Okey. Ini untuk lantunan yang jauh, yang lebih jauh. Kemudian hantaran balas yang seterusnya. Okey, tengok gambar dia. Step, ikut step by step. Gambar mungkin kamu tak dapat jelas. Kita akan lihat nanti video dia lebih jelas. Ini cadangan latihan yang boleh dilakukan. Okey, rapatkan meja ke dinding. Kamu boleh pukul, servis ataupun pas bola tersebut kena dinding dan dia akan melantun semula dan kamu berlatih lah. Tak boleh dilakukan secara individu, secara berkumpulan ataupun 2 orang dan sebagainya. Okey, latihan bergu dan sebagainya. Okey.